Bismillahirrahmanirrahim. Start kelas ini dengan ulang kaji kertas 1 soalan-soalan pilihan yang biasanya melibatkan soalan-soalan melibatkan geometri. Geometri itu ada macam inilah, ada poligon semua ni kan. Okey, kita tengok yang pertama kan. Okey, soalan nombor 1 ni kalau kamu tengok dalam rajah 1 JKLQR ialah sebuah pentagon sekata. Kan? Kita boleh zoom tak lagi Boleh zoom lagi ya. Boleh zoom lagi. Okey. Soalan ni cantik dia dah. Boleh nampak Pentagon sekata yang ni, pentagon sekata Jadi kamu kena ingat yang ni yang saya suruh kamu hafal sebelum ni. Pentagon, apa yang kita kena perlu tahu dengan pentagon? Pentagon ni dia ada 5. Jadi dia punya jumlah dia adalah 540. Kalau hafal cantik. 540 kan. Sudut pedalaman dia adalah 108. Itu je. Ini yang penting dua ni je. Jumlah dia 540, sudut dia 108. Ni simple. Okey. Kemudian kita boleh isi dekat gambar rajah kita. Bagi tu. Dia nampak Okey, saya letak kat sini 108. Gitu. Okey. Sebuah kemudian kamu nampak ni, segitiga ni sebab macam sekarang ni ada segitiga. Okey. Segitiga tu kita anggap segitiga tu kaki sama tu segitiga. Ialah sebahagian dari sebuah poligon dengan sisi N. Jadi kat sini segitiga ni kaki sama ni 34, sini pun 34 sebenarnya. Kamu tengok cerita dia. Okey. Kalau sini 34, sini 34, sini kita boleh kira. Kita kira akan dapat apa? 180 tolak 34 tolak 34. Kalau kita kira kita akan dapat 112. Ini sini 112. Okey. Kalau situ 112, jadi kita boleh kira dalam ni. Apa? Jadi kat dalam ni sebenarnya adalah 360 tolak 108 tolak dengan 112 kat dalam. Okey, kita akan dapat kat situ 360 tolak 108 tolak 112. Dapat 140. Okey, soalan dia, cari nilai sisi sebahagian daripada sebuah poligon dengan n sisi. Poligon ni yang mana tu? Poligon yang ni, yang dia cari ni. Ni. Yang tu dia cari. N tu maksudnya berapa sisi poligon tu. Okey, dia simple je. Kalau kita nak dapat dia punya sisi, formula dia adalah bilangan sisi poligon adalah sama dengan 360 per dengan sudut luar. Okey, apa kaitan sudut luar pula ni? Yang ini dapat sudut dalam. 140 ni adalah sudut dalam. Tapi dia nak apa? Sudut luar. Apa kaitan dengan sudut dalam? Dia sudut luar campur dengan sudut dalam. Sudut dalam adalah sama dengan 180. Sudut luar campur sudut dalam adalah 180. Jadi kita ada sudut dalam kita 140. Jadi sudut luar kita berapa? 40. Kita dapatlah N kita sama dengan 360 per dengan 40. Okey. Jadi kita akan dapat ambil kalkulator, kamu tekan 360 bahagi dengan 40, kamu akan dapat 9. Jawapan kita A. Saya kena lukis mula. Saya tak apa clear kan. Boleh faham? Okey. Kat sini dia ada beberapa formula penting lah sebenarnya. Beberapa formula penting yang kamu kena ingat. Walaupun soalan ni simple, agak simple, tapi formula penting. Yang pertama saya akan tulis mula Okey. Tengok. Pertama sekali tentang poligon yang wajib kita ketahui, iaitu yang pertama, kamu kena tahu pasal segitiga. Okey, dalam segitiga 180. Segitiga lah.
Kan? Yang kedua kat sini segi 4. Ini yang standard lah. Segi 4, 360. Okey, ini yang standard. Nombor 2, poligon sekata yang wajib adalah kat situ. Kita akan dapat kat sini pentagon. Pentagon 5 sisi. Ini pentagon. Pentagon yang kena hafal apa? Kamu kena hafal dalam dia 108, jumlah dia 540. Itu wajib. Kena tahu. Yang kedua kamu wajib kena tahu adalah benda ni. Kawan kepada pentagon, heksagon. Ini heksagon. Yang biasa dia tanya ni, standard dia tanya. Heksagon sini 120, dalam dia jumlah semua 720. Ini kenapa? Kalau apa senang cerita dia. Lepas tu saya tarik. Bila saya tarik ni, maka jadilah satu benda namanya sudut dalam dan sudut luar. Itu cerita dia. Jadi kita pergi benda ni, pergi kat nombor 3. Saya tarik keluarkan. Buku nampak. Sudut dalam, sudut luar. Okey. Sudut dalam campur sudut luar. SD campur SL sama dengan 180. Okey. Kaitan dia. Bilangan sisi sama dengan 360 per dengan sudut luar. Jadi sudut luar pun sama dengan terbalik 360 per dengan bilangan sisi. Dia boleh tukar-tukar ni. Ini cerita dalam apa? Cerita dalam poligon. Okey. Ini simple je. Poligon. Kebanyakan poligon dia tanya benda-benda ni lah. Standard dia. Okey. Lepas tu kamu kena, nombor 4 ni kamu kena pandai pecah poligon ni. Pecah poligon. Apa benda pula pecah poligon? Contoh pecah poligon ni. Contoh macam heksagon. Ni soalan ni dia tanya, saya bagi dia. Macam mana nak pecah? Pecah ni maksudnya kita pecah ni. Itu pecah. Pecah dia. Ini pecah ni. Ini pecah. Okay. Bila dia pecah benda ni, sini, dia pecahlah macam mana pun, kalau dia menuju pada dia punya tepi ni, dia punya bucu dia, nilai ni sentiasa sama. Tiga-tiga ni sama. Maksudnya kat sini apa? 108 tadi untuk pentagon ni, dia akan bahagi 3 ni. Cerita dia. Nampak? Dia akan bahagi 3 kat situ. Dia akan dapat apa? 36. Setiap seorang dapat 36. Tak kisahlah kalau dia kamu ambil heksagon, tarik. Dia akan jadi sama besar. Jangan risau. Sama besar. Okey? Satu lagi, kalau kat dalam, pecah poligon kat dalam. Saya ambil heksagon. Contoh heksagon. Pecah kat dalam macam mana? Bila kita sambung macam ni, sambung macam tu, kita akan dapat titik tengah. Titik tengah ni dia akan jadi apa? Semua ni akan jadi apa? 360. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 360 bahagi 6. Seorang 60 lah. Macam tu. Kalau heksagon, kalau yang lain kena ikut berapa banyak dia. Ini cara dia. Biasanya kalau kau dah faham benda-benda ni dalam poligon, dia banyak soalan poligon yang boleh jawab lah. InsyaAllah. Okey. Masuk seterusnya. Kita pergi soalan nombor 2 untuk page 1. Nombor 8 kat sini. Yang ini soalan dia lain cerita dia. Kalau kamu tengok, ini melibatkan masih lagi poligon, tapi dia bukan poligon sekata. Dia bukan poligon sekata. Okay, cerita dia kat sini. Contoh, macam mana nak buat. Bila dia suruh cari nilai Y dengan X, yang penting, kita nak dapat ni, Y campur X ni, dia seorang duduk dalam, seorang duduk luar. Kita kena tengok majoriti dulu. Macam mana cerita majoriti dia? Majoriti macam ni. Kalau ramai-ramai duduk dalam, semua kita panggil duduk dalam. Kalau ramai-ramai duduk dalam, semua kita panggil duduk dalam. Okey? Jadi saya akan ambil sini, saya ambil. Masuk ke dalam. Okey? Bila dia masuk dalam, apa jadi dengan apa kaitan dia dengan Y? Dia akan jadi 360 tolak Y. Nampak? Tengok betul-betul, dia akan jadi bulatan penuh. 360 tolak Y. Itu akan jadi. Bila semua dah dalam baru boleh kira. Ada berapa orang pula kita kira dah? Berapa orang? 1,
2, 3, 4, 5. 5 tadi apa? Tengok 5. 5 tadi pentagon. Jadi jumlah dia mesti 540. Jadi 540 semua sekali. Nampak? Okey. Kat situ kita akan dapat kat sini. Dia dah dapat macam ni. Kita campur semua, kamu akan dapat. Semua kan? Saya akan ambil kat sini. 47 campur 115 campur dengan, ambil nombor dulu, 224 campur dengan 360 nombor juga kan. Kemudian saya campur dengan X tolak dengan Y. Gitu cerita. Campur dengan X tolak dengan Y. Okey. Dan kita akan buat. Jadi kira nombor 47 campur 115 campur 224 campur 360. Dapat 746. Jadi kita akan buat question. 746 campur X tolak Y. Okey. Ni simple je nampak. Soalan minta apa? Y tolak X. Macam mana nak dapat Y tolak X? Kita akan pindah dua-dua huruf ni ke sebelah. Bila kita pindah negatif Y ke sebelah, dia akan jadi Y. Bila kita pindah positif X ke sebelah, dia akan jadi tolak X. 746 tolak 540. Dapatlah Y tolak X. Kalau kamu nak cari Y dulu dengan X, pakai tak dapatlah soalan ni. Dapatlah jawapan dia 206. Bukan senang soalan ni. Nampak? Dia bukan soalan senang. Tapi soalan ni nampak macam senang. Itu kena hati-hati. Itu topik kita bagi apa? Topik poligon. Jaga-jaga poligon. Saya buat revision ni sebab ni lah. Ramai pelajar dia confident boleh buat poligon ni. Tapi tengok-tengok bila exam, alamak cikgu sangkut. Ugi-ugi. Okey. Jom kita pergi seterusnya. Dia kena buat, biasanya kita kalau dia duduk ramai-ramai macam ni dia nak, biasanya equation. Biasanya equation. Kalau dia ada dua gambar, satu gambar satu huruf. Satu gambar lagi satu huruf. Yang tu kita boleh buat soalan. Kalau dalam satu gambar besar ada dua-dua huruf, memang equation. Kalau tidak memang dia kadang-kadang memang kalau cari seorang-seorang tak dapat sebab dia duduk satu poligon tu dua huruf. Kalau satu poligon dua huruf maksudnya equation lah. Okey. Buka sebelah. 6. Maulana, mana kawan kamu? Tak ada ni. Selalu kamu nampak dia kamu seorang je. Ke kongsi-kongsi ni? Kongsi-kongsi ke? Kongsi-kongsi ke? Dia ada. Ada. Tak. Dia dekat. Dia masuk. Dia masuk. Okey. Nombor 6. Nombor 6 pula okey. Setiap sudut keluaran sebuah poligon, nampak ni sudut luar. Setiap sudut keluaran sebuah poligon ialah 40. Dia main sudut luar tadi. Saya dah beritahu. Jadi apa cerita dia? Kalau setiap sudut keluaran dia sama, makanya dia adalah apa? Dia adalah poligon sekata. Yang pertama dia adalah poligon sekata. Okey, tapi poligon sekata siapa? Apa nama dia? Kita tengok. Jadi saya bagi dulu N sama dengan saya bagi tahu tadi 360 per sudut luar. Kita dah buat tadi ingat. Dapat jawapan kita apa? 9. Siapakah nama dia untuk 9? 9 nama dia Nonagon. Dia senang je. Tapi kalau tak tahu susah soalan ni. Formula ni kena tahu. Okey, bilangan sisi sama dengan 360 per dengan 40. Ini cerita ni. Okey, jaga dia memang senang. Kena faham. Formula ni sangat penting. Okey, nombor 7. Nombor 7 kat sini. Dalam rajah 2, A, B, C, D, E
ialah sebuah pentagon sekata. Yang macam tadi cerita dia. Ni jadi macam tadi lah cerita saya ambil. Pentagon. Kalau kamu dah hafal pentagon tadi, senang cerita dia. Pecah pentagon. Ingat pecah pentagon tadi. Pecah pentagon. Ni. Ini 36 ni. Yang pecah pentagon tadi. Nampak? 36. Dia dah boleh hafal lah. 36. Okay? Yang ini berapa ni? Ini pun dah boleh hafal lah semua. Ni, kalau kamu tahu ni berapa? Sudut luar dia nampak. Sudut luar dia 108 dalam. 108 dalam. Yang luar dia 72. Sebab apa 72? Garis lurus. Garis lurus 180. Okey. Ini soalan ni akan dapat senang je. Yang pertama kita akan dapat Y dulu. Y macam mana? Y 108 tolak dengan 36. 108. Kita akan dapat 72. Y. Nampak? Macam mana kira X lah? X segitiga. Kita ada segitiga ni. Bila kita segitiga, kita akan dapat apa? 180 tolak 72. Tolak 72. Saya buat 100 sebab apa? Kita ada kalkulator. Tak ada masalah. Tekannya. Kan? 180 tolak 72. Tolak 72. Okey. Maka dapat 36 balik. Nampak? 36X. Sama dengan 36X. Dia nak X campur Y. X campur Y, 36 tambah 72. Dapat balik 108. Dia pusing-pusing benda tu je. Dia jadi senang kenapa? Bila kamu dah hafal benda ni. Hafal benda ni, hafal pecah dia. Okay? Kalau kamu tak hafal, panjang cerita dia. Yang sangkut tu, kena hafal. Okay? Untuk pentagon, untuk hexagon, kalau boleh hafal. Ada banyak tolong. Okay? Jom kita tengok sebelah. Nombor 8. Nombor 8 pula. Ini sama ni nampak. Yang ni soalan ni nampak. Pecah ke sini pula. Dia cari pasal ni. Kita punya soalan cari pasal. Dia pecah pula ke situ. Kan? Okey, jom kita tengok apa cerita dia. Faham simple kan? Yang pertama kat sini. Kita tengok. Sebuah hexagon. Hexagon tadi senangnya. Hexagon berapa sini? Ini 120. Kamu hafal. Okay, yang ini 120 dipecah 2 je. 120 pecah 2 maksudnya apa? 120 bahagi 2. Jadi X akan dapat 120 per 2 sama dengan 60. Selesai cerita X. Okay. X lah kat sini pula. Yang kecil ni. Yang kecil ni yang tadi saya tunjuk ni. Ini kalau kita pecah nampak. Tadi 60. Sebelah ni dia pecah lagi 2. Dia pecah lagi 2 dia akan dapat 30. Ini 30, maka sini pun sama 30. Sebab dia ujung dengan ujung mesti sama. Sebab bila pecah kat poligon dia jadi segitiga kaki sama. 30, 30. Yang kita dapat situ lah. Okay. Macam mana nak cari Y ni? Nak cari Y kita kena tengok hint dia bagi apa. Nampak ni? Kaki sama. Dia bagi segitiga kaki sama. Macam mana cari bawah ni? Kita akan dapat 180 tolak 30. 150 per 2. Untuk bawah ni. Dapatlah seorang dapat 75. Dapatlah cari Y. Berapa Y? Y adalah sama dengan 120 per dengan tolak dengan 75 kan? 120 tolak dengan 75. Jadi kita akan dapat kat sini apa kamu dapat? 120 45Y. Okey. Soalan nak apa? X tolak Y. 60 tolak dengan 45. Kita akan dapatlah jawapan kita 15. Kan? Tapi cerita dia masih lagi sekitar kepahaman kamu tentang poligon sekata iaitu apa? Hexagon.
Pusing mana-mana kena pandai cari. Okay. Nombor 9. Nombor 9 kat sini. Sama tak cerita tu tadi? Bila kamu nampak benda ni, kamu kena tengok cerita dia. Cerita dia kat sini sebab dia bagi garis lari dia lain sikit. Bila dia bagi garis lari, kamu kena ingat formula untuk garis selari. Apa formula garis lari? Yang pertama, apa guna dia bagi ni? Ni nak cari X. Okay? Yang ini saya pakai, biasanya kita pakai huruf, ni huruf apa? Macam huruf M terbalik. Ada macam ni formula ni. Lari, dia gitu. Huruf M. Dia huruf M. Formula dia asal dia adalah huruf M. Huruf M kan? Huruf M maksudnya sini, sini, sini kawan dia. Kawan dia. Kita ambil apa? Kecil, kecil, kecil. Dia kalau sini besar, besar, besar. Dia lain. Kecil, kecil, kecil. Apa formula kita? A, B. Yang tengah-tengah ni akan jadi A campur B. Gitu. Kiri campur kanan dapat tengah. Itu formula untuk garis selari kalau ada bengkok-bengkok tengah-tengah garis selari. Cerita dia. Jadi kat mana berlaku benda ni? Ni. Nampak? Situ. Okay. Jadi kalau dia nak pakai besar, dia terbalik. Dia terbalik. Dia terbalik macam ni. Sini, besar, besar. Gitu. Yang macam ni. Yang ini adalah besar campur besar. Besar campur besar dapat besar. Kecil campur kecil dapat kecil. Itu cerita dia kalau bengkok. Kat sini kalau besar macam ni, dia nak X ni besar. Kalau X ni besar maksudnya sini dengan sini campur dua ni dapatlah X. Itu dah cerita dia. Okay. Berapa dapat yang besar ni? Yang besar ni adalah 180 tolak 74. Sini kita akan dapat 106. Dapatlah X kita. Campur aja 106. Campur dengan 118. Dapatlah X kita. Ni formula dia. Okay. Jadi kamu akan dapat 224. Siap. Formula ni kena tahu. Kalau tidak susah cerita dia. Nampak? Ini hanyalah pelakon pengacau satu dunia. Nanti orang tengok, macam mana kira kenapa ada dia ni? Dia kacau. Dia tak pakai ni. Dia 2 ekor ni je pakai. Sebab formula apa? Garis selari bengkok. Kalau yang biasa kamu jumpa dalam kontri yang lurus. Yang lurus macam ni cerita dia. Yang lurus kamu dah hafal. Lurus. Kan? Dia ada zigzag. Macam tu. Dia ada sudut pedalaman. Itu lurus. Ini yang bengkok. Okey? Faham bengkok cerita dia? Huruf M. Okey? Pergi pada soalan seterusnya. Ada formula dia nak. Okey, nombor ni. Muka surat 4. Muka surat 4. Muka surat 4 kat sini, satu poligon mempunyai NCC. Sudut keluaran pada dua bahagian bucunya masing-masing ialah 30 dan 90. Setiap sudut pedalaman pada bucu yang selebihnya ialah 140. Wow, ini soalan dia dahsyat ni. Kan? Okey. Dia tanya apa? Cari nilai N. Yang pertama, dia kata poligon ni ada 6 sisi. 6 sisi. Sudut keluaran pada dua daripada bucunya ialah 30 dan 90. Ini dia guna sebenarnya formula yang kalau kamu baca, kamu tak nampak tau idea dia. Apa idea dia? Sebenarnya bila dia cerita pasal N yang tidak diketahui, dia hanya melibatkan formula kita N sama dengan kat situ 360 per dengan sudut luar. Itu satu. Satu lagi. Kesimpulan kat sini adalah jumlah sudut luar adalah sama dengan 360. Tak kisah apa sisi sekalipun. Nampak? Dia tak boleh lebih. Dia tak boleh lebih.
Kan? Tak ada lebih. Jadi kat sini cerita dia, kita ada sudut luar ada dua mula dia bagi. 30 campur dengan 90. Ada dua orang sudut luar. Nampak? Kalau kita sudut pedalaman yang lain-lainnya ada 140. Kita tak pakai. Kita tak nak pakai sudut pedalaman. Kita kena tukar sudut pedalaman ni kepada sudut luar. Macam mana nak tukar? Sudut luar sama dengan 180 tolak sudut dalam. Jadi sudut dalam kita akan dapat 180 tolak 140 dapat 40. Jadi kita akan tambah 40 ni. Semuanya. Berapa? Tak tahu berapa. Bila tak tahu berapa kita tulis apa? Kita padam, kita tulis 40x. 40x maksudnya ada berapa 40 kita tak tahu. Jadi sama dengan berapa? Jumlah dia mesti 360. Sebab formula dia jumlah sudut luar mesti 360. Okey? Tu kita kira lah x tu berapa. Tengok. 360 tolak dengan 30 tolak dengan 90. Sama dengan 240 bahagi 40. Dapat 6. Jadi x kita sama dengan 6. Jadi berapa sisi semua? X 6. Ni ada seekor, ada 2. Jadi jumlah semua adalah sisi dia n sama dengan 8. Ni kita faham cerita dia. Kan? Sebab tu saya sebenarnya bagi saya lah sebenarnya. Walaupun kertas satu ni rasa macam alah boleh buat objektif kok. Tapi kamu kena jaga. Kertas satu ni adalah punca saja, punca. Saya jaga dia. Dia 40 soalan tu. Kan? Pelajar seharusnya boleh menjawab 30. Kan? Saya kata boleh jawab, kena jawab. Kena jawab 30 per 40. Betul salah tak tahu. Jangan kira lagi. Tapi kena tahu. Maksudnya kamu kalau betul-betul kamu hentam, kamu kena tanda tak hentam. Biasanya 10 tu hentam macam teka, okey. Standard dah tu. Yang lain kamu kira-kira lah. Kira-kira dapat. Careless tu cerita lain. Okey. Nombor 7. Tengok. Dalam rajah menunjukkan sebuah heksagon sekata. Mana heksagon ni apa besar? Heksagon. Apa heksagon tadi? Kita dah tahu heksagon berapa? 120 tanda tak? Okey. Yang ini pun dah tahu, Y dah tahu dah. Kalau kamu hafal tadi pecah pentagon ni. Pecah pentagon dah hafal lah. Pecah pentagon ni 108 bahagi 3 tadi. Dah tengok nombor dia. Y ni dah hafal dah. 36. Baru buat tadi. Nampak? Y dah dapat dah. Tinggal X dia belum. Macam mana cari X? Senang je. Untuk pentagon 108. Okay. Untuk heksagon 120. Nampak? Jadi berapa X? X sama dengan 120 tolak 108. Dapatlah jawapan kita berapa? 12. Okey. Dia nak apa? X campur Y. Jadi X campur Y sama dengan 12 campur 36. Dapat jawapan kita 48. Jadi kalau kamu hafal pecah poligon tadi tu, insya-Allah soalan ni pun akan jadi alhamdulillah senang sikitlah. Ya. Okey. Masuk seterusnya. Dah masuk topik lain. Cukup-cukup lah poligon tu. Banyak dah tu sebenarnya. Poligon tu dah banyak dah. Benda pelik-pelik. Okey. Bulatan pula. Okey. Dalam bulatan, kita ambil dulu sekejap. Kita masuk bulatan. Tengok dulu apa cerita dia. Okey. Bulatan kita tengok yang form 4 dulu. Biasanya dia tekankan yang form 4 dulu. Yang form 4 dalam bulatan ada 2 je kamu belajar. Okay, yang pertama tangent. Ini tangent Tangent jumpa dengan pusat 90 darjah. Itu formula pertama. Tangent jumpa pusat 90 darjah. Okey. Yang kedua tangent juga. Sebab form 4 belajar pasal tangent. Tangent jumpa segitiga. Tangent jumpa segitiga kan. Bila tangent jumpa segitiga, dia cross. Cross macam mana? Sini, belah kanan ni kat luar, dia masuk dalam ke kiri. Belah kiri,
Dia masuk dalam ke kanan. Itu kita panggil dia crossing. Nilai dia sama. Kalau yang ini X, ini akan jadi X. Kalau yang ini Y, ini akan jadi Y. Dia sama. Yang ini yang belajar dalam tingkatan 4. Yang lain, kebanyakannya kamu belajar masa tingkatan 3. Banyak kata 3 ni. Tingkatan 3 yang pertama, kamu belajar apa? Ni yang penting. Segitiga dalam separuh bulatan. Ada titik ni. Ini benda ni, ini kita panggil dia diameter. Ataupun dia melalui titik ni, diameter. Jadi sudut dia kat sini mesti 90 darjah. Bila dia lalu diameter, dia 90 darjah. Wajib 90 darjah. Okey? Dia pecah macam mana pun itu kemudian cerita dia. Satu lagi, biasanya sudut ni. Ini kita panggil apa? Sudut di pusat, sudut di lilitan. 2 kali ganda. Standard. Dia minta. Okey? Satu lagi begini. Separuh je. Dia buat segitiga. Ini akan jadi segitiga kaki sama. Jadi dia akan guna formula kaki sama. Formula kaki sama. Maksudnya kalau dapat sini, ni bahagi 2 macam itulah. Itu dia. Okay, ini jarang jumpa. Okay. Ada yang lain, yang sudut sama-sama tu senang lah. Satu yang ni. Sorry, ada tu. Segi 4. Segi 4 kitaran. Sudut pertentangan 180. Okey? 4 ni. Biasanya kalau 6 ni kamu dah boleh 6 ni, yang basic-basic tu patutnya dah tahulah sikit boleh buatlah soalan bulatan. Insya-Allah. Okey? Kita tengok. Bulatan dia akan combine dengan poligon tadi tau. Dia combine 2 orang. Tengok. Cakap salah. Gambar ni. Okey? Yang pertama, dalam darjah 3, PMQ adalah tangent. Nampak? Dia ada tangent. Dia ada tangent satu. Okey? Kat sini. Bila tangent, jumpa segitiga cross. Nanti kita buat. Sebab segitiga ni pun ada sudut benda pun. Nak buat cross, nanti kita buat cross. Okey. Cuma kat sini kamu tengok. Ada form 3 punya. Diameter. Bila diameter, automatik ujung ni dan ujung ni akan jadi 90 darjah. Itu penting. Jadi dapatlah kita Y kat situ. Kenapa? Kalau ini 90, ujung ni dengan ujung ni pun 90 jugalah. Kenapa? Segitiga 180. Bila segitiga 180 tolak 180, tolak 180 pula. 180 tolak 90, tinggal lagi 90. Jadi jumlah 2 ni adalah 90. Jadi kalau ini 30, siapa Y? Dapat dah Y. Y sama dengan 90 tolak 30 sama dengan 60. Dah dapat Y dah. Nampak? Okey. Bila kita dapat Y, kita akan dapat, ni seorang tengok ni. Sini. Siapa kat situ? Siapa kat situ putih dia? 125. Garis lurus. Sini ada. Sebab kenapa saya pergi tengok 125? Sebab dia bagi. Bila dia bagi 125, apa kaitan 125? Saya tengok 125, sebelah dia. Kita boleh dapat garis sebelah menyebelah ni. Nampak? 180 tolak 125. Dapatlah 55 sini. Okey? Apa guna 55? Kalau sini 55, sini pun 55. Yang ini dia guna apa ni? Nampak? Tangent. Segitiga. Cross. Nampak? Bila dapat sini, dapatlah sini pula celah ni. Macam mana nak kira? Garis lurus 180. 180 tolak 90, tinggal lagi 90. 90 tolak 55, dapatlah kat sini 35. Panjang juga cerita dia ni. Nak dapat X je ni. Nak dapat X. Okey? Jadi dapatlah cari X kita. X adalah sama dengan apa? X adalah 180 tolak 125 tolak 35. Dia ada shortcut tapi saya tak nak ajar kamu shortcut. Nanti kita tengok. Bila dah cakap yang panjang pun kita buat shortcut. Okey? 180 tolak 125 tolak 35 dapat 20. X 20
Y 60, mana? X 20, Y 60. Jawapan kita B. Okey. Tapi kalau dalam exam, kalau tak sempat jawab sudut-sudut ni, kamu cikgu tak sempat lah cikgu sudut. Kamu buat macam mana? Kamu ambil jangka sudut kau ukur je. Jawapan dia dekat-dekat. Itu dah orang kata apa? Dia dah memang dah terdesak lah. Dah terdesak. Okey. Ya Dina, kat mana confuse Dina? Kat mana? Jadi dia crossing je. Crossing dia crossing. Soalan 8. Yang mana satu? Yang nak cari Y ke nak cari X? Yang cari Y. Oh, cari Y senang. Cari Y begini. Saya lukis semula, bentuk dia lain sikit. Lebih kurang, situ. Nampak? Yang ni yang penting. Jadi kalau satu segitiga melalui titik tengah, di atas dia 90. Bila 90, automatik A dengan B ni, automatik formula dia A campur B pun sama dengan 90. Kenapa? Jumlah semua mesti 180. Begitu. Faham? Okey. Jadi sebab itulah kalau dalam gambar rajah kita, dia bagi A kita tu 30. Automatik B kita sama dengan 90 tolak 30 60. Okey. Yang ni memang macam mana besar mana pun. Contoh bulatan saya buat kecil ni. Macam tu saya buat kecil je. Tapi sebab dia diameter yang ini 90 automatik. Itu formula dia. Kita belajar bahasa form 3 dulu. Iaitu kita panggil dia segitiga dalam semi bulatan. Segitiga dalam semi bulatan. Macam mana nak jadi semi bulatan? Dia kena diameter separuh bulatan. Segitiga dalam separuh bulatan, formula dia yang wajib dia ketahui apa? 90. Okey? Dia kamu kena cekap tau. Kadang-kadang dia keluar soalan macam ni. Bulatan, dia tarik. Ini dia bagi. Dia bagi macam tu, dia pecah. Macam tu dia pecah. Bila dia pecah macam ni, dia letak sini. Dia letak sini 20 dia kata. Dia kata cari sini X. Macam tu. Kamu kena ingat tadi mula-mula saya ada satu formula dia ni. Segitiga kaki sama. Kaki sama ni. Ini kaki sama ni. Kalau sini 20, sini 20. Nampak? Bila sini untuk ni pula garis lurus diameter atas dia mesti 90. Jadi kalau 90 yang ini 70. Kalau sini 70, sini pun 70. X sama dengan 70. Dia senang. Kadang-kadang dia pecah-pecah macam ni. Kan? Kaki sama senang je, jejari. Jejari sama lah. Itu namanya kaki sama. Okey. Tengok soalan yang kedua ni, dua bulatan ni. Dua bulatan pula, nombor 8. Dia soalan kamu tengok nombor 8 bulatan. Nombor yang selalu digunakan untuk soalan bulatan. Kedudukan dia nombor 8, 9, 10 macam tu lah. Lebih kurang Okey. Rajah 2 menunjukkan dua bulatan dengan pusat N dan pusat O. Okey. JKLM adalah tangen sepunya. JKLM adalah tangen sepunya kepada bahagian bulatan masing-masing DK dan L. Okey. Jadi pertama sekali saya nak sentuh tadi adalah saya dah bagi tahu kamu, kita panggil dia kalau tangen jumpa dengan pusat. Formula pertama form 4. Tangen jumpa pusat. Maka formula dia 90 darjah. Maknanya dua-dua ikut. Ingat Okey. Bila dia 90 darjah automatik. Dia ada automatik pula Dia ada automatik sudut dia. Itu penting. Itu apa? Benda ni akan jadi kita panggil dia trapezium. Trapezium iaitu segi empat. Bila segi empat, kalau sini 90, sini 90,
Yang 2 ekor ni atas ni. Sebab apa? Segi 4 jumlah dia mesti 360. Ingat tadi Kalau bawah dah 90, maksudnya dah 180. Atas ni, A, B ni, bila kita campur, jumlah dia mesti 180. Sebab tu, ni dengan ni mesti 180. Cerita dia. Okay. Kemudian, kat mana nak tengok? Jom, ni je ke? Tengok mana lagi? Okay, jom kita tengok. Macam mana cerita dia? 48. Sebab dapat nombor 140. 140 ni belum boleh pakai sebab ni tak boleh cari sebab ada 2 orang 40. Okay, tengok 48 tu. Apa guna 48? 48 kita guna yang ni. Nampak? 2 kali ganda. Cuba tengok tu gambar tu. Kat ujung. Kalau kamu nampak benda kat ujung, kamu perhatikan apa. Kalau kat ujung mesti ada mana tengahnya. Kalau dapat ujung, mana tengahnya. Okay. Ujung 48, tengah je sini. Macam mana tu? Macam mana dapat je tengok gambar ni. Nampak gambar dia. Okey. Kita panggil dia ujung tengah. Apa formula dia? 2 kali ganda. Jadi 48 darab 2. Kita akan dapat sini 96. Okey, 96. Jadi kat sini 96. Nampak? Kalau sini 96, sebelah dia berapa? 180 tolak 96. Dapatlah 84. Sebelah dia. Okey. Kalau sini 84, sini akan jadi 96 balik. Kenapa? Cuba tengok garis dia. Tengok garis dia. Ni bentuk huruf F. Garis selari. Ni dengan ni. Sama sudut dia sebenarnya. Sebab tu jumlah dia mesti 180. Sebab dah dapat 96. Dah dapat 96, kamu akan dapat baru dapat sebelah ni. Ada cerita dia. Sebelah sini. Macam mana nak dapat sebelah sini? Sebelah ni kita guna apa? 360. Ambil kalkulator tekan. 360 tolak 140 tolak 96. 124. Sekarang boleh tak cari X? Dah boleh cari X. X adalah apa? Segitiga kaki sama. Ni X dua-dua ni. Jadi macam mana cari X? 180 tolak 124. Dapat apa? 56. 56 tu pula kena bahagi 2. Dapatlah jawapan kita berapa? 28. Ni X. Jadi saya terbuat ni, saya tengok daripada pengalaman mula-mula saya nampak okey, tangent dengan tangent 90. Tangent dengan tangent jumpa tengah dua-dua dapat trapezium. Trapezium boleh jadi sudut apa ni? Sudut apa ni nama dia, saya tak ingat sudut dia yang sama ni. Sudut apa? Nama tak ingat. Yang saya ingat zigzag tu lah. Sudut selang-seli. Yang ini sudut serupa ke apa nama dia macam tu lah. Okey. Dapat. Yang penting dia bawa ke sebelah. Guna 360. Dapat sebelah ni. Gunakan segitiga kaki sama. Dapat X. 28. Okey. Boleh kan kalau kau follow pada awal kau nampak cerita dia. Tengok sebelah. Nombor 9. 8, 9, 10. Itulah cerita dia bulatan ni. Okay. Ada satu bulatan. Okay. Bulatan, bila kamu tengok, kena tangent. Bila bulatan kena tangent, apa cerita kita tadi? Bulatan kena tangent mesti 90 darjah. Nampak? Bulatan kena tangent mesti 90 darjah. Lepas tu kita perhatikan, apa nombor dia bagi ni? Mana nombornya? Ni? 180. 110. 110 yang mana?
Yang ni. Nampak? Di pusat, di lilitan. Tahu? Oh, kalau sini, boleh dapat sini lah. Itu cerita dia. Okey, boleh dapat sini berapa? 110. Yang ni bahagi 2 dah. 110 bahagi 2. Dapatlah 55. Dapat ujung kita ni 55. Sekarang dia suruh cari apa? Nilai X. Apa guna 15 ni? Jom kita tengok apa guna 15. 15 tu, bila kita tarik S ni, pergi dekat R, ni, pergi dekat Q, ni, pergi dekat R. Kamu akan nampak apa? Segitiga. Okey? Bila dapat segitiga, berapa jumlah sudut dalam segitiga? Dalam segitiga jumlah sudut dia adalah 180. Okay. Apa yang kita ada? Yang kita ada 55, kita ada 15, kita ada 90, kita ada X. Dapatlah X. Cerita dia. Nampak? Jom tengok. Berapa? 180 tolak 55. Tolak 15. Tolak 90. Yang tinggal adalah 20. Itulah X. X kita adalah apa? 20. Jadi bila kita faham sikit, kita tengok. Dalam maths senang je. Dah faham sikit konsep dia. Apa dia bagi? Kita tengok. Apa dia bagi? Biasanya soalan, apa saja dia bagi pakai. Cuma ada soalan kadang-kadang ada pelakon tambahan. Itu bahaya tu. Yang ada pelakon tambahan yang kita tadi tu. Itu bahaya. Kalau biasanya, kalau semua dia bagi pakai senang. Pelakon yang kacau ni. Okey? Tengok ni pula. Yang pertama saya nak tarik apa dulu? Saya tengok ada satu tangent. Okey. Sekarang tangent saya ni, kalau kamu tengok, tangent ada jumpa segitiga. Yang ini bukan tangent, jangan kau pergi tarik pula, ini bukan tangent, dia masuk ke dalam. Bukan tangent. Ini tangent, jumpa dengan segitiga. Okey. Apakah ceritanya kalau tangent jumpa segitiga? Tangent jumpa segitiga, tadi saya ajar kamu yang ini. Cross. Tangent jumpa segitiga dia cross. Maksudnya 38 dia masuk dalam, pergi sini. 38. Nampak cerita dia. Kan? Jadi kat situ siapa yang kita dapat? Kat sini kita dapat Q. Terus kita dapat Q cerita dia. Okey, nampak? Dapat Q. Berapa Q sekarang ni? Mana? Kalkulator. Kira Q. Q. Garis lurus 180. Tolak dengan 81. Betul kan? 81 tolak dengan 38. Kamu akan dapat jawapan 61. Okey? Kat sini. Siapa 61? Q. Tanda. Q dah 61. Okey, sekarang kita ada apa pula? Kita ada segi 4. Nak cari P. Ni. Yang belum pakai apa? Yang belum pakai 94. Dia bukan pelakon, dia tak ada pelakon, dia tak tengok saja tu. 94. Tengok apa cerita segi 4 tadi? Segi 4 depan mesti 180. Jom kita tengok mana cerita kita. 94. M dengan J. M dengan J ni bertentangan. Depan-depan. Nampak? Depan-depan. Jadi maksudnya 180 tolak 94. Dapatlah jawapan kita kat situ 86. Kat mana 86? Sini. Alamak, 86 tu tulis 89 pula. Mana ni? 86. 86. Jadi boleh tak cari P? Boleh dah cari P. Apa cerita P kita? Segitiga semua 180 lagi. 180 tolak dengan 38. Tolak dengan 86. Dapatlah jawapan kita 56 P. Soalan nak apa? P campur Q. Campur. 56 campur 61. Dapat 117. Ya.
Idea dia apa? Formula tak banyak. Kalau kamu tahu 6 biji ni pun dah okey dah banyak tolong dah. 6 biji ni banyak tolong dah. Banyak bantu dah. Tapi yang lainnya kena tengok betul. Nombor biasanya kalau dia bagi bukan saja-saja. Okey? Cukup lah. Oi, dah sejam dah. Hai. Masuk lain pula. Jadi bulatan dengan poligon saja. Sejam. 2 je benda. Cik je. Kita masuk topik seterusnya apa ni? Sin costan. Okey. Trigonometri. Trigonometri. Biasa saya tarik dulu. Trigo. Trigonometri biasalah kawan dia. Biasanya dia ada kawan namanya Pythagoras. Saya je Melayunya. Melayu aja dia Pythagoras. Bahasa Inggeris dia Pythagoras theorem, teori Pythagoras. Dia melibatkan segitiga bersudut tegak. Kalau sudutnya di sini, maka ini dia punya opposite, ini dia punya bersebelahan, adjacent, ini hypotenuse, dan wujudlah satu benda kamu fikir namanya adalah yang kamu hafal tua. Yang ni biasa okey. Tuan-tuan, cuma nama lain bagi theta. Dia ada nama lain. Nama dia bukan nama dia theta aja. Kadang-kadang dipanggil kalau macam ni, nama dia kadang dikenali sebagai sudut tirus. Nampak? Tajam. Sukuan pertama. Sukuan pertama. Sudut tirus. Satu lagi. Yang ni dalam matematik dia selalu tanya ni. Dia tarik di sebelah. Ini namanya sudut cakar. Sudut cakar. Sudut cakar ni dia melibatkan sukuan kedua. Dekat sudut cakar ni, kalau dia bagi sudut cakar, kita tetap kena jadikan tirus juga untuk kira. Segitiga utama dia yang ni, bukan yang ni. Kalau kamu tengok dia tanya yang ni, kamu buat yang ni juga. Cerita dia. Cuma dekat sudut cakar ni, dia sin sahaja yang positif. Kalau dia minta cos, mesti negatif, tan pun jawapan akan jadi negatif. Itu cerita. Dia ada seorang lagi. Seorang lagi. Gangster besar seorang lagi di bawah ni. Dia besar. Dia kalau kita buat dalam bentuk ni. Ni asal dia. Ini yang kita buat tadi. Sudut tirus. Sebelah ni akan jadi sudut cakar. 2 ekor lagi ni namanya sudut reflect. Sudut reflect. Okay. Ini kemudian kita jumpa. Penting, tua Pythagoras theorem. Pythagoras theorem pula biasanya melibatkan sifir-sifir Pythagoras theorem. Sifir-PT yang utama iaitu 3, 4, 5. Kemudian 5, 12, 13. Okey, kemudian dia ada apa? Saya tak ingat apa. 7, 24, 25. Ini tak wajib ingat lah. Yang 2 ekor ni selalunya. Seorang lagi 8, 15, 17. Ini tak wajib. Yang wajib 2 ekor ni. Kena ingat 2 ekor ni cukup lah. Pythagoras theorem Jom kita tengok cerita dia. Soalan yang pertama. Awal-awal dah gempak lah ni. Okay. Bila kamu tengok, seekor dah keluar sudut cakar. Sudut cakar. Dua-dua sudut cakar, nampak? Tak apa, tak ada masalah. Senang je. Bila dia bagi macam ni, dia kata sin X sama dengan 3/5. Sin maksudnya so. OH. Jadi saya akan letak X ni. Sini dia punya O, sini dia punya H. Salah. Sini dia punya H. Sini dia punya A. Sebab sudut X kita akan masuk ke sini. Untuk pengiraan, dia kena masuk ke tirus. Okay? Jadi dia kata O dia 3, H dia 5. O3, H5. Tapi kita nampak nilai sebenar dia bagi 10. Jadi maksudnya kena darab 2. Jadi kalau sini 10, yang ini darab 2, maksudnya sini akan dapat 6. Okay? Kemudian bila kita ada 3 dan 5,
Pythagoras theorem tadi yang kamu kena hafal adalah 3, 4, 5. Kena hafal. Kalau dah ada 3, dah ada 5, yang seorang lagi mesti 4 cerita dia. Kalau 4 kena darab 2 juga, maka panjang A ni adalah sama dengan 8 cm kat sini. Itu apa yang daripada maklumat kan? Kemudian dia bagi apa? AC 7, BC 3. AC ni 7, BC 3. Macam kita buat tadi, kita dah letak 3 dah. Nampak? Jadi sini 3 bahagian, sini 7 bahagian. AC sorry. AC 7. Jadi 7 tolak 3, 4. Sebab dia kata AC 7. Semua ni 7. Okey, ini 3. 7 tolak 3, 4 ke. Jadi kita kena darab apa? Darab 2 dapat 6. Sini pun darab 2 dapat 8. Situ. Sini 8, sini pun ada 8 tadi, dah 3. Okey, sekarang soalan dia. DE 7. Cantik. DE 7. Jadi kita dapat 7 campur 8, 15. Kalau kamu ingat tadi saya ada bagi sifir dia. Ni. 8, 15, 17. Kalau hafal senang cerita dia. Okey? Soalan tak tanya pun. Dia tak tanya. Dia tanya apa? Cos Y. Cos Y. Okey. Cos maksudnya apa? Bersebelahan bagi hipotenus. Okey? Cuma yang kena cakap, bila sudut cakap, cos ni dia akan bersifat negatif yang pertama. Jawapan kita A dah salah, B dah salah. Kalau kamu tak hafal Pythagoras theorem pun, kamu tengok kat objektif dia kamu tahu dah. Cerita dia apa? 8, 15, 17 nampak? 8, 15, 17. 8, 15, 17. Kalau tak hafal pun dah ada sebenarnya. Cuma jawapan kita apa? Cos. Cos maksudnya bersebelahan hipotenus. Jadi kita akan dapat negatif 15/17. Ini jawapan kita. Dia awal-awal 2 ekor dah kena buang. Yang tu best. Okey. Trigonometri ni, ini soalan yang selalunya tough juga ni. Dia tough juga dalam matematik kan, kertas 1. Kertas 2 tak ada, kertas 1 je. Okey. Tengok seterusnya. Nombor 11. Nombor 11 kat sini, dia bagi 2 segitiga. Tadi tak ada masalah. Kita tengok apa dia bagi. Okey. A, B, C, D. Cos. Mana A, B, C? Pandai saya. A, B, C sini. Jadi cos dia maksudnya apa? Cos AH. AH. Maksudnya kalau sini sudut, depan sudut ni O. Depan yang panjang ni H. Yang ini A. Kita tanda dulu. Okey, kemudian A kita berapa? 5. Dekat nombor 5. Okey, H kita berapa? 13. Macam tadi, apa kesimpulan kita? Darab 2. Bila darab 2 maksudnya 5 darab 2, A kita nilai sebenarnya adalah 10. Okay. Bila kamu dah nampak nombor kita 5, 13, yang kita hafal tadi adalah 5, 12, 13. Pythagoras theorem yang kita hafal. Jadi kalau 5 dah ada, 13 dah ada, seorang lagi adalah 12. 12, tapi 12 pun kena darab 2. Jadi nilai sebenarnya kat sini adalah 24. Cerita dia mesti lebih kurang sama je cerita dia. Kalau sini 24, sini 44, automatik sebelah sini akan jadi 44 tolak 24, 20. Soalan tanya apa? Soalan tanya apa? Tengok soalan tanya apa. Tan BDE. BDE. Awal-awal tan kat luar sudut cakap. Tan kat sini sifatnya negatif. Mana kita tengok? Ni buang. Ni buang. Nampak? Apa formula tan? Bertentangan bahagi bersebelahan. Bertentangan bahagi bersebelahan. Jadi jawapan kita 10 per dengan 20. Dapatlah jawapan kita mana? Negatif 1/2. Dia 2-3 kali buat boleh faham ni. 2-3 kali boleh nampak trigonometri. Okay. Tapi kalau kamu
Kadang-kadang kamu nampak, bila kita tahu pun negatif positif, kita mesti hilang 2 jawapan, tinggal 2. Boleh teka lah, lebih kurang boleh teka lah, lebih kurang jawapan. Okay. Tengok. Seterusnya, sebelah. Nombor 12 juga, muka surat 8 dah kita. Okay. Ni ada, dah nampak dah. Saya tengok gambar, bila kamu dah biasa guna gambar tu, cakap. Dia tirus, macam tu dia main dah. Kita dah tahu cerita dia. Kan? Okay. Cos X. Cos X 3 dengan 5. Bila X kat sini, yang ni akan jadi opposite, yang ni akan jadi hypotenuse, yang ni akan jadi adjacent. Bila cos, cerita dia A, H. Jadi A kita 3, H kita 5. Bila ada 3, 5, yang kena wajib hafal apa? 3, 4, 5. 3, 5. Depan ni akan jadi 4. Sekarang kita cari nilai sebenar dia. Nilai sebenar dia 5, nilai sebenar 10. Jadi darab 2. Dia automatik sini 6. Sini adalah 8. Semua ni 8. Okay. Soalan dia tanya apa? S adalah titik tengah. Jadi kalau 8 maksudnya sini 4, sini pun 4. Dia nampak tak? Kita dah nampak nombor dia. 5, 4 pula. Siapa bawah ni? 3. Soalan minta apa? Tan Y. Tan. Sudut cakar. Sifat dia apa? Tan bersifat negatif. Jawapan kita 2 ekor buang. Okay. Siapa tan? Bertentangan bagi bersebelahan 3/4. Dia pusing soalan ni hampir sama je setiap tahun. Ni soalan ni saya ambil. Saya potong-potong ni. Okay. Nombor 11. Rajah 5 menunjukkan 2 buah segitiga bersudut tegak. Okay. Dia bagi apa? QRS. Macam tadi lah soalan dia. QRS ni. Sin, opposite hypotenuse. Okay. Jadi sudut sini. Jadi sini opposite, sini bersebelahan, sini hypotenuse. Apa kita bagi? Dia bagi 3, 5. Jadi opposite dia 3, hypotenuse dia 5, automatik bawah ni 4. Itu kita panggil CP 3, 4, 5. Apa nilai sebenar? 5 dengan 15, darab 3. Bila darab 3 kita akan dapat ni 9, ini 12. Nilai sebenar. Okay. PR 52. Oh, PR 52. Jadi berapa PQ? Tolak 12. 52 tolak 12, kita akan dapat 40 Muhammad ni. Okay. Soalan tanya apa? Cos QPS. QPS. Cos maksudnya apa? Positif. Yalah, semua positif. Cos. Bersebelahan hypotenuse. Okay, kalau kamu tengok kat sini, kan? Bersebelahan ni kita tahu dah, dia mesti 40/something. 40/something. Mana jawapan kita? C, seorang ni je dia. Dia seorang je, 40/something. Tak ada lain. Kalau kita nak kira juga guna Pythagoras theorem, kalau kita kira mungkin akan dapat 41 lah kan. Tapi tak payah, sebab tu jawapan kita 40/something. Dah dapat. Cuba kita cek, betul tak kita punya Pythagoras theorem kita 41? Pythagoras theorem kita boleh kira menggunakan pole, shift tambah pole 40 dengan 9. Dapat 41 betul. Sini 41. Tak payah check lah sebenarnya. Okey. Pergi sebelah. Bulatan unit. Masih lagi dalam trigonometri. Tapi dia tak ada pakai sos catur dah. Dia kena hafal bulatan unit. Okey. Bulatan unit ni saya akan bagi kat sini. Okey, apa-apa pun point kita pergi tengok dekat sukuan pertama. Apa saja dapat koordinat X dan Y. Okey. Bila dia kata bulatan unit, maksudnya apa? Bulatan unit maksudnya jejari dia satu. Itu namanya satu bulatan unit.
Itu panggil bulatan unit. X mana? X bila jadikan segitiga, X adalah bawah. Y tinggi, ni Y. Nampak? Jadi bila jadi macam ni, kamu akan nampak cerita dia. Kalau sudut kita kat sini, bertentangan bagi hipotenus. Jadi sin theta adalah Y. Cos theta adalah bersebelahan hipotenus X. Nampak? Tan theta adalah sin per cos. Dapat jawapan Y per X. Itu cerita dia. Ni formula dia. Kena hafal ni. Jangan hafal satu-satu ni, kena hafal macam mana nak buat. Bila kamu hafal macam mana nak buat, kamu akan ingat semua. Okay? Soalan minta apa? Tengok dia minta apa. Dia bagi macam ni je nombor. Nampak? Bila dia bagi macam ni, apa kita buat? Kita boleh guna paling tepat kalau dua-dua ni bagi, kita akan guna paling tepat ni yang ketiga ni, tan. Tan paling tepat. Contoh saya akan gunakan tan theta sama dengan saya ambil siapa? Y bagi X. Y dia negatif 0.5 per dengan sini apa? Negatif 0.866. Jadi theta kita akan dapat kalkulator. Shiftan 0.5 bahagi dengan negatif mati dapat radian pula. Baik. Degree 30 darjah. 30 darjah. Kamu dapat jawapan 30 darjah. Cikgu takkan kat sini 30 darjah. Macam mana? Kamu kena ingat, kalkulator kamu dia kira untuk sukuan pertama saja. Itu kalkulator kita kira untuk sukuan yang pertama. Jadi macam mana dapat ni? Senang je, kamu tarik ni. Tarik tu. Bila kamu tarik ni maksudnya sini 30 yang jawapan kita. Bila sini 30, sini pun 30. Itu cerita dia. Nampak? Jadi berapa jawapan untuk theta kita ni? 180 campur 30. Kata kalau kamu hafal senang. Sukuan ni namanya sukuan ketiga. Sukuan ketiga 180 campur theta. Dapat jawapan kita 180 campur 30. Jawapan 210. Kalau dia nak sampai takat ni je. Yang ini 180 tolak theta. Sukuan kedua. Kalau sini sukuan kedua 180 tolak theta. Bila kita tekan kalkulator, biasanya kalkulator akan bagi sukuan yang pertama. Ini kita panggil dia bulatan unit. Soalan nombor 12. Dia dah masuk graf. Dah masuk graf. Graf sebenarnya kalau kamu ingat, soalan dia agak senang kecuali soalan kebat. Contoh nombor 12 ni adalah antara soalan graf yang melibatkan kebat. Yang kamu kena tengok betul cerita dia, apa cerita dia. Faham Jadi sebelum tu saya bagi basic dulu Untuk graf, kalau macam ni, ini namanya graf sin sin X. Saya tulis satu nombor dia. Ini nombor kena buat orang Malaysia satu. Nampak satu. Maksudnya apa? Satu depan ni maksudnya tinggi dia satu. Ini satu depan. Kalau dua kat sini, dua lah sini. Faham? Itu cerita dia. Yang seorang lagi apa? Kat belakang. Kat belakang ni X ni maksudnya kalau satu belakang ni maksudnya satu graf. Kalau dua kat belakang, dua kali kena buat. Dua kali maksudnya dua kali benda ni. Naik ni. Itu namanya frekuensi. Kemudian kita tengok bawah pula. Kalau sini, ini kita dah graf apa ni? Cos. Ini graf cos. Y sama dengan cos X. Maksudnya tinggi dia satu graf. Dia ada satu lagi namanya graf tan.
Okey dulu kita jawab graf. Aku pula laptop. Saya kuat lagi sebelah ni sebab tan. Macam mana tan? Tan dia kena ada asymptot dia. Dia pecah 4. Mula-mula dia naik, lepas tu dia turun. Lepas tu dia naik balik, lepas tu dia turun. Dia naik dengan dia turun ni ke arah infinity. Itu cerita dia. Tempat dia macam mana? Ujung sekali biasanya mesti 360. Ujung ni mesti 360. Jadi kau bajet lah. Contoh ujung ni 360. Bila kita bagi 2, tengah ada 180. Bagi lagi 90, 270. Macam tu cerita dia. Okay? Ini basic untuk graf apa? Sin, cos, tan. Okay? Kita tengok graf ni, apa cerita dia. Dia kata graf cos. Okay? Kemudian cari nilai tan M. Tan M pula. Bila dia bagi macam ni, dia nak tahu sudut. Bila koordinat macam ni, koordinat dia, yang sebelah kiri ni sudut. Yang sebelah kiri ni sudut. Ini theta. Kan? Macam mana dapat M? Ini maksudnya soalan dia bagi ini apa cos sorry. Cos theta sama dengan 0.4226. Ini kita baca dia. Kita baca koordinat ni macam ni. Cos theta sama dengan 0.4266. Okey. Jadi theta tu siapa? Theta tu adalah M. Jadi saya akan dapatkan cos theta dulu. Macam mana dapat theta? Shift cos. Jadi theta kita adalah M lah. M sama dengan cos negatif 1 0.4226. Tekan kalkulator. Shift cos 0.4226. Kita akan dapat jawapan 65 darjah. Jadi M kita sama dengan 65 darjah. Soalan tanya apa? Tan M. Ambil kalkulator, kau tekan je lah. Tan 65. Dapatlah jawapan 2.1445. Ini kebat ni sangkut kan kadang-kadang. Ramai sangkut soalan macam ni, dia tak tahu. Macam mana cari ni? Benda ni. Dia sangkut. Okey. Pula. Nombor 13. Nombor 13 ni graf tadi. Dia kata graf sin. Graf sin, kalau kita tahu graf sin, kita lukis ini. Baru kita boleh bandingkan, kena tahu. Graf sin dia macam ni. Nampak? Yang mana sini kosong, ujung mesti 360. Tengah-tengah dia 180, tinggi dia 1. Sini negatif 1. Jadi tengok bandingkan. Yang ini salah. Yang ini 0,180, betul? Betul? Ini betul? Kita cek ni, betul tak? Ini salah. Ini pun salah. Jawapan kita apa? Senangnya pilih-pilih ni. Okey. Yang ini pula tan. Okay, apa graf tan tadi? Graf tan. Okey, Maulana. Boleh Graf tan. Ini graf tan. Graf tan ni kita akan naik dulu. Kemudian kita turun. Kemudian naik. Kemudian turun. Kat mana naik turun tu? Naik turun tu dekat mana? Dekat sini 360. Sini 180. Sini 90. 270. Okey. Kamu hafal ni senang. Soalan tanya. Dia kata, dia suruh cari mana satu daripada 90 sampai 270. Jadi 90 sampai 270 macam tu bentuk itu. Itu graf kita. Mana jawapan kita sini? Itu kena hafal graf. Hafal graf dapat tengok. Okey? InsyaAllah. Dah pula. Itu cerita pasal gambar-gambar ni sebenarnya. Banyak tolong, banyak markah ni bagi ni kalau kamu cakap ni. Tengok Nombor 6. Nombor 6, seekor kata topik lain dah. Topik lain dah. Ini topik apa ni? Sudut tunduk.
sudut tunduk dan sudut dongak. Bila cerita sudut tunduk dan sudut dongak, benda paling penting kamu kena ingat adalah ni. Zigzag. Ini nombor satu. Iaitu apa? Kalau yang bawah ni namanya sudut dongak, dia naik, yang atas ni sudut tunduk. Jangan salah ambil. Jangan salah ambil. Tempat lain bukan. Dua ekor ni je cerita dia. Kan? Kalau kamu terbalik ambil, ni jadi dia. Ini cerita dia salah. Salah. Dia mesti macam ni. Maksudnya kalau nak dongak, kita kena straight dulu, dongak, ataupun straight dulu, tunduk. Itu kita panggil sudut tunduk, sudut dongak. Okey? Dapat cerita dia inilah. Kemudian bila dah biasa, baru kita boleh gunakan segitiga kita lah. Segitiga dia biasa macam tu lah. Kan? Jadi kita ada yang ini kita panggil opposite dengan adjacent ni. Kita akan guna, biasanya kita akan guna tan theta. Tan theta sama dengan O per dengan A. Biasanya kita akan pakai ni untuk topik ni. Beko ni je. Z. Okey. Tengok cerita dia. Seekor katak berada di atas tanah mengepung. Lim berdiri 2 meter dari katak itu. Jadi ini salah. Lim berdiri 2 meter dari katak maksudnya ini jarak dia. Ini bukan, ini tinggi. Ini tak pakai. Ini tinggi. Ini jarak. Bawah jarak. Ini tinggi. Okay. Sudut tunduk katak itu ialah 35. Mana sudut tunduk? Tunduk macam ni. Jawapan kita mana? Ni. B. Kena ingat tu je. Simple. Soalan dia bonus. Yang pertama. Yang ni kira. Bila tengok macam ni. Dalam darjah 9, seorang juruhukum memerhatikan puncak sebuah bangunan daripada dua kedudukan, Q dan R. Sudut dongak puncak bangunan itu daripada Q ialah 42 sini. Daripada R 64 sini. Cerita dia. Okey. Cari jarak QR. Jadi kita tengok apa yang kita ada sebenarnya. Bila kamu nampak gambar macam ni, kamu kena ingat yang ada kat kamu sebenarnya adalah dua segitiga. Satu segitiga 42. Satu lagi segitiga 64. Pecahkan segitiga tu. Yang 64 ada maklumat. Ini jarak. Tinggi tak ada. X. Jadi kita boleh kira tinggi. Sebab tinggi dengan tinggi ni sama. Dua-dua ni tinggi sama. Okay, cuma yang ini tak ada jarak, tak ada tinggi. Apa pun tak ada. Kita kira yang itu. Apa formula kita? Kita pakai tan. Tan 64 sama dengan X per 8. Atas bahagi bawah. Potong 8. Dapatlah X. Tekan kalkulator 8 tan 64. .4. Saya akan letak sini. Jadi atas ni pun 16.4 sama. Sekarang boleh tak cari jarak bawah ni? Jarak dia. Kita cari jarak dia. Jarak dia. Jadi formula kita tan 42 pula sama dengan atas 16.4 per dengan jarak dia Y saya letak. Y nak cari Y, tukar tempat. Jadi Y sama dengan 16.4 bahagi tan 42. Saya pakai bahagi ni sebab apa? Senangkan. Jadi kita akan ambil 16.4 bahagi tan 42. 18.2. Jadi panjang bawah ni 18.21. Berapa panjang untuk QR? Maka QR macam semua tolak 8. Semua tolak 8. 18.21 tolak 8 dapat 10.21 B. Cerita dia. Okey. Kan? Ni macam ni sudut dongak ni. Sudut dongak. Cerita dia. Pak. Sudut dongak Rajah 7 menunjukkan sebatang tiang yang berjarak 42. Jarak Pak. Jarak bawah. Okey. Rumah api pada Sata Mengupuk. Sudut dongak puncak rumah api dari puncak tiang ialah 34. Bila dia kata puncak rumah api, kita kena tambah garisan. Tambah garisan, jangan silap.
Tu nampak tambah. Nampak? Bila kita tambahkan dia, kita akan dapati apa? Tengok. Tinggi sini pun 1.8. Lebar sini pun 42. Cuma sudut sini. Situ sudut dia. Sudut dia mesti pakai segitiga. Okey? Berapa sudut dia guys? Tengok. Berapa sudut? Sudut dia kat situ adalah dia bagi 34. Boleh tak cari tinggi? Boleh cari tinggi. Iaitu apa? Tan 34 sama dengan sini X. X per dengan 42. Potong 42 pergi depan. Dapat tinggi dia 42 tan 34. .33. Dapat X dia 28.33 kat situ. Okay. Bila kita dapat 28.33, tinggi tiang ni berapa? Bukan 28.33. Dia bukan dapat ni, kena campur. Sebab tinggi ni X saja. Semua sekali adalah 28.33 kena campur dengan 1.8. 28.33 campur dengan 1.8. Dapatlah 30.13. Jawapan kita mana? C. Dia basic dah nampak dia, dah senang soalan ni sebenarnya. Kan basic dia sebenarnya. Okey. Yang bawah minta Okey. Rajah 8 menunjukkan cerun dengan tinggi. Sudut dongak puncak cerun dari titik Q. Okey. Sini. 33. Okey. Soalan dia minta apa? Tengok soalan dia minta apa. Hitung tinggi dongakan puncak cerun itu dari kedudukan itik itu sekarang. Itik. Saya tak baca tentang itik pula. Seekor itik berada di titik Q dan bergerak 15 meter ke arah kaki cerun itu. Okey. 15 meter. Main tak main cerita itik pula kan. Okey. Kemudian hitung sudut dongak puncak cerun itu dari kedudukan itu. Okey. Sudut dongak puncak cerun. Itik. Kejap, saya tak faham soalan ni. Okey, baru faham. Okey. Asal dia duduk dekat Q. Dia bergerak 15 meter. Dia duduk di sini kan. Kedudukan dia sekarang. Situ cerita dia. Sekarang itik lah pasal itik ni kacau betul dah. Dia bergerak tu. Dia kata seekor itik berada di Q dan bergerak 15 meter ke arah kaki. Betul. Maksudnya dia bergerak ke dalam 15 meter. Kan? Jadi panjang ni adalah 15 meter ni. Ke sini 15. Okey. Hitung sudut dongak dia nak sudut ni. Kan? Sama macam tadi, kita ada dua segitiga. Segitiga pertama yang besar asal. Iaitu 33, 22.5. Sudut yang kedua adalah tak tahu sudut. Tapi kita tahu dia bergerak 15. Jadi kita cari ni dulu. Sini 22.5 sama. Jadi saya kena cari bawah ni dulu berapa. Baru saya tahu sini berapa. Kan? Di bawah ni kita akan pakai tan 33 sama dengan 22.5 per dengan X. Jadi X akan dapat tukar tempat, bahagilah. 22.5 bahagi dengan tan 33. Dapat 34.65. Sini. Kan? 34.65. Okey. Bila dia bergerak 15 meter, jadi yang kat sini adalah 34.65 tolak 15.
dapat 19.65. Bolehlah cari sudut kita. Macam mana cari sudut? Tan theta sama dengan 22.5 per 19.65. Kan? Dapatlah theta kita tan negatif 1 22.5 per 19.65. Dapatlah jawapan. Berapa? Shift tan kurungan 22.5 bahagi dengan 19.65. 48 point, yang ada 48 seorang aja. Iaitu jawapan kita B. Kadang-kadang jawapan kita tak dapat tetap sangat sebab kita mudah-mudah. Ambil depan sudah. 48 seorang. Okey. Baik, tak juga dahsyat juga soalan dia. Okey. Soalan terakhir untuk kita ini main tangga. Okey. Rajah 7 menunjukkan sebuah bangunan 4 tingkat. 1, 2, 3, 4. Okey. Kenapa kat atas tak ada tangga? Mana ada orang tangga naik bumbung kan? Ada cerita lain. Okey. Setiap tingkat mempunyai ketinggian yang sama. Sepohon pokok berada 10 meter di hadapan bangunan. Okey, cantik. Sudut tunduk puncak pokok dari titik X. Sambung. Puncak pokok dari titik X. Sambung. Puncak dia titik X. Gitu. Okey. Sudut tunduk kat mana? Sudut tunduk biasanya saya ajar kamu sudut tunduk dia macam ni. Okey. Yang saya buat ni. Bila dia kata sudut tunduk ni adalah 42, maka yang bawah ni juga 42. Sebab sudut tunduk dengan sudut dongak sama. Konsep dia zigzag. Zigzag sama. Okey. Hitung sudut dongak puncak pokok dari titik Y. Sudut dongak puncak pokok dari titik Y. Jadi soalan pula dia nak yang ni. Jadi maksudnya sama. Cerita dia pasal apa? Cerita dia pasal nak kira dua segitiga. Kita keluarkan dua-dua segitiga. Segitiga pertama kita keluarkan. Ini Y. Okey. Y kan? Bawah dia 10. Yang lain tak tahu. X tinggi sikit. Ini X. Okey. Bawah dia 10. Ini 42. Macam tu. Okey. Sekarang kita kira siapa dulu? Kita boleh kira X dulu. Tinggi X ni. Tinggi X ni saya pakai X lah. Jadi kita pakai tan 42 sama dengan X per 10. Potong 10 pergi depan. Jadi kita akan dapat situ 10 tan 42 sama dengan 9. X sama dengan 9. Nampak? Bila X dia 9, dia kena campur dengan siapa ni? 1.4. 9 campur dengan 1.4 dapat situ 10.4. 10.4 maksudnya panjang, tinggi semua. Jadi kita dapat kesimpulan kita tinggi semua 10.4. Jadi Y ni pula dia 3 tingkat je. 10.4 kena bahagilah. Jadi kena bahagi. 10.4 bahagi dengan 4. Kemudian darab 3 tu dapatkan Y. Dapat jawapan kita 7.8. Jadi Y kita ni 7.8. Tolak pula 1.4. Sebab kita nak letak kat segitiga ni je. Tolak balik 1.4. 7.8 tolak balik 1.4. 6.4 dekat segitiga kita. Baru kita dapat sudut dia. Cerita dia. Sebab dia kena kira betul-betul dia punya tinggi dia. Jadi tan theta sama dengan 6.4 per 10. Jadi theta dapat tan negatif 1
6.4/10. Dapatlah jawapan kita kat situ. Shiftan 0.64. 32 A. Selesai. Okey. Panjang kat cerita dia tentang apa? Sudut dongak, sudut tunduk ni kadang-kadang ramai pelajar sangkut juga kan. Jadi kita dah habis. Banyak topik juga. Ya Dina, ya. Nak ulang yang mana? Yang ni. Yang tangga ni. Okey. Tangga ni memang dia confuse sikit lah. Memang dia confuse. Kenapa dia confuse? Bila dia melibatkan pokok tu dengan tangga. Dia confuse kat situ. Jadi confuse kat mana? Tinggi dia. Tinggi dia. Okey. Jadi yang pertama kalau kamu tengok. Yang pertama. Kamu kena faham cerita ni. Yang segitiga dua ni okey. Segitiga dua ni boleh? Faham tak? Boleh Okey, saya teruskan daripada segitiga dua-dua. Segitiga dua-dua tu kan. Dua segitiga ni sebenarnya dia datang pada mana? Yang pertama, saya warnakan baru nampak. Ini warna coklat. Warna coklat kan. Yang warna coklat ni, apa pun kita tak tahu maklumat kecuali 10. Itu je cerita dia. Cuma atas ni kita tahu ni white. White. Bawah ni siapa? Puncak pokok. Pipi. Bukan lantai. Puncak pokok. Okey. Yang kedua dah, satu lagi warna biru tu. Yang kedua tu, kita tahu banyak maklumat. Yang pertama, sudut tunduk dia 42. Bila tunduk 42, bawah tu 42 sama. Zigzag. Bawah kita tahu 10. Sekarang kita boleh tahu X dengan PP. PP puncak pokok. Okey. Sampai kat sini, kita boleh kira depan lah. Sebab kita boleh kira. Saya ni saya anggap sebagai X. Lepas tu kira depan ni kita boleh pakai tan. Tan 42 sama dengan bertentangan per bersebelahan. Potong pergi depan. Bila kita tekan kalkulator, kita dapatlah X kita tadi tu yang ni. Kan? X kita tadi kita dapat berapa tadi? 9. 9. Dapat 9 kat sini. Aku tekan kalkulator, kamu akan dapat 9. Okey? Jadi, bila dapat 9, kita nak kira Y daripada puncak pokok. Yang ni susah dia. Kan? Sebab 9 tu, daripada X pergi puncak pokok. Berapa tinggi semua bangunan? Tinggi semua bangunan. Tinggi bangunan sama dengan 9 campur pokok. Tinggi bangunan adalah 9 campur pokok. Dapat 10.4. 10.4 pula bangunan ni ada 4 tingkat. Ada 4 tingkat. Jadi satu tingkat sama dengan 10.4/4. 10.4/4. Jadi 10.4 bagi 4. Dapat 2.6. Satu tingkat 2.6. Tapi kita tengok betul-betul kedudukan Y kita ni dia 3 tingkat. Dia 3 tingkat. Nampak? Tingkat ketiga. Jadi kita kena ambil 2.6 darab 3. Dapat 7.8. 7.8 tu kat mana? 7.8 tu 3 tingkat. Hello? Aku ada kelas lagi, kurang balik. Right. Keluar gambar kucing. Kawan saya call. Tengah mengajar syok-syok. Sampai mana ni nak? Okey ni. Tinggi 3 tingkat ni 7.8. Kita nak isi dekat segitiga. Kita bukan nak isi 3 tingkat. Kita nak isi sikit je ni. Jadi kita kena ambil 7.8. Kena tolak dengan 1.4. Yang tu saya dapat 6.4 kat sini tu. Bila dapat macam ni, baru boleh kira sudut.
Bila kira sudut sini dah kita akan dapat tan theta kita adalah 6.4 per 10. Tekanlah kalkulator, tan negatif 1, 0.64. Dapatlah jawapan kita 32. Macam mana? Boleh? Okay. Dia sebab masalah dia bila dia main tingkat pokok. Tangga pokok. Okay. Jadi untuk hari ni setakat ni dulu lah, insyaAllah kan. Kalau aku tengok saya ni macam tak apa sihat sebenarnya. Saya daripada tadi saya memang sebab saya Jumaat Sabtu Ahad memang saya penat sikit. Jumaat Sabtu Ahad sebab saya start pada pagi sampai ke tengah malam pukul 12. Jadi hari Isnin saya memang ngek sikit lah kan. So insyaAllah esok okey balik kan. Jadi kelas mat saya tengah fikir lah, mungkin insyaAllah kelas mat ni saya nak tambah lagi masa sebab saya tengok memang banyak pelajar memang banyak perlukan mat kan. Cuma itulah ramai yang tak masuk kelas mat. Jadi kalau kamu ada kawan-kawan kan yang mana ajaklah masuk kelas mat kan. Okey, sebab kelas mat ni memang kamu yang ambil MAT tak apa, yang tak ambil MAT ni kesian kawan-kawan kamu banyak. Yang tak ambil MAT ni yang kelas-kelas pertengahan semua tu banyak sekarang ni banyak tak belajar. Dia terus nak ambil SPM je. Terus kan. Jadi kita nak tolong lah, saya nak tolong, masa nak tolong kan. Bagi tu dia orang masuklah kan. Tentang yuran tu boleh cerita lah dengan saya, tak ada masalah lah. Saya sebenarnya memang saya perlukan ramai, saya perlukan duit juga, tapi memang saya sebenarnya saya nak tolong juga. Okey. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan untuk kelas mat. Okey, untuk kelas mat hujung minggu ni kita jumpa. Ada lagi kelas bio, kelas lain mungkin insya-Allah ada. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye. Terima kasih.